Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada Dr. Kamsia Widayati Roda Harun. Saya Zadatun Nur Atika binti Abdul Rashid dari BMSK 5 akan membentangkan tentang tugasan 1 persembahan yang bertajuk Isu-isu berasaskan konsep etika dan peradaban. Ini adalah isi kandungan saya. Antara yang saya akan bentangkan ialah latar belakang isu, kepentingan, kedudukan isu dalam etika dan peradaban, implikasi dalam konteks kepelbagaian tamadun di Malaysia, dan cadangan penyelesaian. Baiklah, isu pertama. Dan seperti yang kita lihat di gambar ini, ada unsur-unsur rasuah. Jadi, yang saya akan bentangkan adalah tentang isu rasuah. Secara umumnya, rasuah ni dia merupakan penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau amanah untuk kepentingan peribadi dalam kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, dia boleh berlaku dalam penyelewengan dana, pemberian suapan seperti amalan duit kopi dan pemberian hadiah yang mana ia dianggap normal oleh sebahagian masyarakat. Sebagai pemimpin, kita pun kadang ada rasa ingin menerima rasuah tersebut, tapi disebabkan kita ada nilai dan integriti, jadi kita terpaksa menolak. Bukan terpaksa, kita perlu menolak perkara tersebut kerana rasuah ini adalah bahaya dan dia akan merendahkan posisi kita sebagai seorang pemimpin lah bagi saya. Kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah ataupun CPI yang masih sederhana berbanding negara jiran menunjukkan usaha membanteras rasuah ni masih belum dicapai lah, belum tahap yang memuaskan. Hal ini menandakan rasuah bukan sekadar masalah teknikal, tapi rasuah ni telah menjadi budaya dalam kalangan masyarakat. Baiklah, jadi apa sebenarnya kaitan rasuah ni dengan etika peradaban? Dari perspektif etika, rasuah ni dia jelaslah bertentangan dengan nilai-nilai asas yang dikongsi oleh semua tamadun. Dalam Islam, rasuah ni ditegah kerana melanggar prinsip amanah, sebab kita orang Islam kan. Yang Konfusianisme pula menekankan nilai RAN, iaitu kemanusiaan dan integriti, yang menolak amalan menyeleweng. Dalam tradisi Hindu pula, konsep ahimsa ataupun tidak mencederakan atau menzalimi jelas bercanggah dengan rasuah kerana ia merugikan semua masyarakat mereka. Kristian pula mengangkat kasih sesama manusia dan melarang penindasan dalam segala bentuk. Dari sudut falsafah Melayu, nilai budi dan muafakat menjadi tonggak budaya lah yang turut terjejas apabila rasuah ni berleluasa. Jadi isu ni bukan sahaja mencabar sistem undang-undang sebenarnya, tapi turut menghakis nilai peradaban yang menjadi identiti dalam masyarakat Malaysia. Jadi, apakah perkaitan isu dengan etika deontologi? Iaitu berdasarkan Immanuel Kant. Jadi prinsip utama deontologi adalah kewajipan moral yang menurutkan bahawa tindakan dianggap bermoral jika ia berdasarkan kewajipan dan prinsip universal, bukan pada hasil atau keuntungan. Jadi rasuah ni dia jelas bercanggah kerana ia melibatkan pemimpin atau individu yang gagal melaksanakan kewajipan mereka dengan jujur. Tindakan menerima atau memberi rasuah tidak boleh dijadikan hukum universal kerana jika semua orang mengamalkannya, sistem sosial akan runtuh. Sebab rasuah ni kan sesuatu benda yang dilarang. Walaupun dalam Islam dan dalam tamadun lain, jika ia dijadikan sebagai hukum universal, maka di dunia ini semua orang akan menerima rasuah dan sistem sosial mereka itu akan runtuh kerana mereka mengamalkan perkara yang tidak sepatutnya diamalkan. Jadi kaitannya adalah rasuah menyalahi kewajipan moral seseorang untuk berlaku amanah, adil dan telus dalam menjalankan tugas. Seterusnya, perkaitan isu dengan etika utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Prinsip utama utilitarianisme ialah kebahagiaan yang paling ramai, ataupun dalam bahasa Inggris dikenali sebagai the greatest happiness for the greatest number. Rasuah memberi manfaat kepada sebilangan kecil individu, iaitu pemberi dan penerima, tetapi merugikan majoriti masyarakat.
Contohnya, dana awam yang diseleweng menyebabkan rakyat tidak mendapat kemudahan asas, manakala hanya segelintir yang kaya mendapat faedah. Jadi rasuah ini dia berjangka dengan prinsip utilitarisme inilah, kerana ia menjejaskan kesejahteraan masyarakat secara umum. Baiklah, kita beralih kepada implikasi rasuah. Implikasi rasuah ni dia memberi impak banyak kepada pelbagai aspek, antaranya aspek ekonomi, iaitu dia mengurangkan keyakinan para pelabur untuk melabur di negara kita, yang menyebabkan sumber negara tu disalahgunakan. Sebab rasuah ni dia menjadikan kos perniagaan lebih tinggi lah, sebab kita peniaga tu dia terpaksa membayar lebih supaya mereka boleh memasukkan sebarang bahan yang ataupun sebarang barang yang mereka ingin masukkan ke negara kita. Contoh, membayar untuk mendapatkan lesen, tender atau kelulusan projek. Situasi ini menunjukkan ketidaktentuan dalam persekitaran perniagaan kerana keuntungan tidak bergantung kepada prestasi syarikat, tetapi kepada sejauh mana mereka itu sanggup membayar. Okey, yang kedua, sudut sosial, iaitu meningkatkan jurang sosioekonomi. Rasuah ni dia menyalurkan peluang dan kekayaan hanya kepada golongan tertentu sajalah, sebab kita ada duit, kita kaya, kita boleh merasuah. Rakyat biasa yang tidak mampu membayar, mereka akan terus tertindas. Jadi hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial lah, kerana orang kaya semakin kaya melalui akses yang istimewa, manakala yang kurang kaya atau miskin dia lebih ditindas, dia makin ditindas sebab tiada duit, tidak dapat bayar rasuah. Jadi orang punya ketidakadilan sosial tu sangat-sangat tinggi lah. Jadi dari aspek politik pula, melemahkan legitimasi kerajaan. Apabila rasuah berleluasa, mestilah rakyat akan hilang keyakinan kan terhadap pemimpin diorang. Jadi mereka melihat keputusan politik ni bukan dibuat demi kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang keempat, rasuah melemahkan asas peradaban kerana ia menghakis norma moral yang sepatutnya mengikat masyarakat. Seperti yang kita ketahui, setiap peradaban ni dibina atas asas-asas nilai seperti kejujuran, bertanggungjawab, amanah. Jadi rasuah ni meruntuhkan semua nilai ni kerana menjadikan kepentingan peribadi lebih utama daripada kepentingan masyarakat. Dalam perkataan lain, selfish. Jadi apabila masyarakat ni mula menganggap rasuah itu sebagai benda yang biasa, jadi norma moral dalam diri itu semakin hilang dalam kalangan mereka. Akhirnya kepercayaan antara manusia dengan manusia semakin terhakis dan masyarakat kehilangan asas moral yang menjadi pengikat tamadun. Jadi, apakah kepentingan kita menangani isu rasuah? Pertama, kita akan meningkatkan integriti pentadbiran awam dan memberi keyakinan kepada rakyat bahawa kita ni mampu, kita ni boleh. Jadi apabila rasuah tu berjaya dibendung, pentadbiran awam dapat berfungsi dengan lebih cekap dan berintegriti. Pegawai kerajaan akan membuat keputusan berdasarkan merit dan peraturan, bukan kerana imbuhan dan kepentingan tertentu. Yang kedua, membantaras rasuah penting untuk melaksanakan atau merangsang pelaburan asing, kerana pelaburan ni cenderung lebih memilih negara yang stabil dan berintegriti lah. Pelabur antarabangsa menilai tahap rasuah sebuah negara sebelum membuat keputusan untuk melabur. Negara yang bebas rasuah dilihat lebih stabil dari segi undang-undang dan ekonomi, sekaligus mengurangkan risiko kerugian pelabur. Jika rasuah berleluasa, kos perniagaan akan meningkat kerana pelabur perlu membayar lebih untuk mendapatkan kelulusan. Yang ketiga, usaha anti rasuah menjamin pembangunan yang lebih inklusif kerana sumber negara diagihkan secara saksama. Jadi rasuah ni sering mengakibatkan pembaziran sumber apabila dana awam diseleweng. Dengan membantaras rasuah, hasil negara dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan sebenar seperti pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan bantuan sosial lah. Yang keempat, membasmi rasuah dapat meningkatkan lagi imej Malaysia di persada dunia sebagai negara yang serius dalam menjunjung nilai moral. Baiklah, apakah langkah strategik dalam menangani rasuah? Yang pertama, pendidikan berintegriti sejak sekolah rendah lah. Seperti yang kita tahu, kita ni memang melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi
antara yang paling terbaik adalah dari pendidikan. Jadi dari pendidikan di sekolah ni lah kita tahu apa itu integriti, apa itu rasuah. Jadi jika kita memang memupuk murid-murid itu dari awal, insya-Allah mereka akan lebih berpotensi lah untuk menolak perkara-perkara tersebut. Seperti mana yang kita ketahui, rasuah memang bukan benda yang layak dilakukan. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Undang-undang ni hanya berkesan jika dikuatkuasakan tanpa pilih kasih. Jadi SPRM perlu benar-benar bebas daripada pengaruh politik agar siasatan dan pendakwaan dapat dilakukan secara telus dan adil. Ketiga, tender kerajaan dilaksanakan perlu secara terbuka. Sebab tender terbuka ni dia membolehkan semua pihak yang layak bersaing secara adil tanpa perlu membayar sesuatu untuk mendapatkan projek. Jadi kaedah ini mengurangkan risiko manipulasi, kronisme atau pemberian kontrak kepada pihak tertentu sahajalah. Dan yang terakhir, perlindungan kepada pemberi maklumat atau dikenali sebagai whistleblower. Jadi ramai saksi atau pegawai ini sebenarnya mereka ingin sahaja memberitahu tentang isu-isu rasuah, tapi disebabkan takut jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diinginkan seperti pemberi maklumat bocor atau sebagainya. Jadi mereka tidak maju ke hadapan lah untuk memberitahukan tentang isu rasuah. Jadi dengan perlindungan undang-undang yang kukuh, lebih ramai individu lah akan berani tampil ke hadapan sekaligus meningkatkan keberkesanan siasatan. Baiklah, itu adalah antara isu-isu tentang rasuah lah. Jadi kita beralih kepada isu kedua, iaitu isu perpaduan kaum yang sering berlaku di Malaysia. Jadi sejak merdeka, berbagai dasar kerajaan diperkenalkan untuk memupuk perpaduan kaum, termasuk DEB, iaitu dasar ekonomi baru, rukun negara dan program integrasi nasional. Walau bagaimanapun, isu perkauman ni masih wujud dalam bentuk diskriminasi, stereotip dan prejudis antara kaum. Maafkan saya. Kajian oleh Merdeka Sentra dalam beberapa tahun kebelakangan ini menunjukkan tahap kepercayaan antara kaum semakin menurun, khususnya dalam kalangan generasi muda yang lebih terdedah kepada pengaruh media sosial. Jadi media sosial ini menjadi ruang yang bebas lah untuk kita bercakap, untuk kita berkomunikasi tentang perkara apa sahaja sehingga berisiko untuk menimbulkan salah faham antara kaum. Contoh macam kalau Indian kita sebut Bangla, kita sebut yang tidak baiklah begitu. Jadi kita masuk dari etika dan peradaban. Dari perspektif etika, semua agama dan falsafah yang membentuk identiti masyarakat Malaysia seringkali sangat-sangat menekankan nilai toleransi antara hubungan sesama manusia. Maafkan saya. Jadi dalam Islam konsep ukhuwah ataupun persaudaraan menjadi asas hubungan antara manusia. Yang kedua, Konfusianisme pula menekankan keharmonian sosial ataupun hi dan rasa hormat terhadap perbezaan. Dalam tradisi Hindu, nilai ahimsa atau tidak mencederakan mengajar manusia agar saling menghormati dan mengelak konflik. Kristian pula menekankan kasih dan belas kasih ihsan sesama manusia. Nilai-nilai ini jelaslah menunjukkan bahawa perpaduan ini adalah prinsip sejagat bagi semua peradaban dan semua tamadun. Oleh itu, kerapuhan perpaduan ni dia bukan sahaja menyalahi prinsip undang-undang negara, malah bercanggah dengan asas moral dan peradaban yang diwarisi daripada pelbagai tradisi. Baiklah, apa pula perkaitan isu perpaduan kaum ini dengan etika kebajikan ataupun virtue ethics, iaitu dari Aristotle. Jadi seperti yang kita ketahui, etika kebajikan ini menekankan pembentukan watak-watak yang mulia. Watak mulia ini sebenarnya kita tahu watak yang positif seperti toleransi, hormat, belas kasihan dan keadilan. Itu terus. Jadi perpaduan kaum ini hanya wujud apabila nilai-nilai ini diamalkan oleh masyarakat. Dan jika masyarakat mengutamakan sifat buruk seperti bergaduh, berprasangka buruk, diskriminasi, maka perpaduan akan rapuh. Jadi perpaduan ini mencerminkan masyarakat yang berwatak mulia, manakala perpecahan mencerminkan kerapuhan moral dan akhlak. Yang kedua, berkaitan isu dengan etika agama, yaitu Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan Konfusianisme. Islam ini menekankan ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sejagat. Dalam persaudaraan sejagat dalam Islam sendiri, dia memang menekankan tentang hak ukhuwah, yaitu persaudaraan. Jadi jika perpaduan kaum ini berpecah belah, persaudaraan dari segi Islam itu sudah tiada, sudah runtuh.
sangat-sangat menolak asabiah. Itu perkauman yang sempit, maksudnya terpecah belahan kaum, pergaduhan, perkara-perkara yang negatif. Dari Kristen mengangkat kasih sesama manusia sebagai asas hubungan. Hindu dan Buddha menekankan ahimsa, yaitu tidak menyakiti orang lain sama sekali, dan memupuk belas kasihan dalam Hindu dan Buddha ini lah. Sebab kalau perpaduan kaum ini tiada, maksudnya mereka akan sering bergaduh perbelahan. Jadi itu sudah melanggar hukum Hindu dan Buddha itu sendiri. Jadi Hindu dan Buddha menekankan ahimsa lah, yaitu tidak menyakiti orang lain. Seterusnya Konfusianisme yang menekankan keharmonian sosial ataupun hi dan keseimbangan dalam masyarakat. Berkaitan, semua agama dan falsafah sangat-sangat menolak kebencian perkauman. Sebaliknya sangat menegakkan toleransi dan keharmonian sebagai asas peradaban. Baiklah, kita beralih kepada implikasi isu. Kerapuhan perpaduan kaum membawa kesan yang sangat luas. Jadi dari sudut sosial yang menimbulkan salah paham, diskriminasi, dan ketegangan yang boleh meruntuhkan hubungan baik antara komuniti. Dari sudut politik, polarisasi kaum boleh melemahkan sistem demokrasi apabila parti politik menggunakan sentimen perkauman untuk meraih sokongan, seterusnya menjejaskan kestabilan negara. Dari sudut ekonomi, masyarakat yang berpecah sukar untuk bekerja sama secara produktif. Sebab, contoh, kita berada di satu pejabat, tapi ramai berbilang kaum lah kan. Jadi, apabila kita berpecah, contoh ada berkelompok, kalau kita ingin disatukan, kita agak sukar untuk memberikan kerjasama, dan secara langsung, pekerjaan itu tidak lakukan dengan sempurna dan efisien lah. Jadi, selain itu, imej negara sebagai model negara berbilang kaum yang aman turut terjejas di mata dunia. Lebih berbahaya lagi lah, perpaduan yang rapuh membuka ruang kepada penyebaran tinggi ideologi ekstrim yang boleh menggugat keselamatan negara. Jadi kita nampaklah yang isu perpaduan kaum ni dia bukan perkara yang kecil, dia perkara yang besar sebab dia melibatkan seluruh masyarakat. Sebab kita ni, Malaysia ni dia berbagai kaum. Jadi kalau berbagai kaum dia perlu bersatu padu, bukannya berpecah belah. Apa kepentingan menangani isu? Kepentingan menangani isu perpaduan kaum amat penting bagi memastikan kelangsungan negara. Pertama, perpaduan menjamin kestabilan politik kerana rakyat yang bersatu padu akan memberi sokongan kepada kerajaan yang sah tanpa terpengaruh dengan sentimen perkauman. Yang kedua, perpaduan menggalakkan pembangunan ekonomi yang inklusif kerana semua kaum ni mereka mendapat peluang yang sama rata dalam berbagai sektor. Yang ketiga, perpaduan memelihara keharmonian sosial agar rakyat dapat hidup bersama dan situasi aman tanpa rasa takut ataupun terancam. Dan yang terakhir, perpaduan menjadikan Malaysia ini sebagai contoh negara majmuk yang aman dan damai. Jadi, apakah penyelesaian bagi isu-isu ini? Jadi ada beberapa langkah strategik yang boleh diambil. Antaranya, pendidikan silang budaya di sekolah perlu dibekukuh supaya murid memahami sejarah, adat, dan kepercayaan berbagai kaum. Kedua, literasi digital perlu ditanam dalam masyarakat agar rakyat lebih bijak menilai maklumat dan tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu. Yang ketiga, undang-undang berkaitan ucapan kebencian harus dikuatkuasakan secara adil untuk mengawal provokasi perkauman. Keempat, ruang dialog terbuka yang berstruktur perlu diwujudkan bagi membolehkan rakyat membincangkan isu sensitif dengan matang. Dan yang terakhir, program community berasaskan perpaduan seperti gotong royong, festival budaya, dan aktiviti sukan boleh dijadikan platform untuk mengeratlah hubungan antara kaum. Jadi kita nampaklah di sini bahawa cadangan penyelesaian ni kita boleh nampak yang perpaduan kaum ni adalah aset paling berharga bagi Malaysia yang tidak boleh digadai. Kerapuhan perpaduan dalam era globalisasi dan media sosial juga merupakan cabaran yang besar yang kita perlu ditangani melalui pendidikan, undang-undang, dasar ekonomi dan penglibatan masyarakat. Jika perpaduan dijaga dengan baik, Malaysia bukan sahaja mampu mengekalkan keamanan, malah boleh menjadi contoh unggul kepada dunia tentang bagaimana kepelbagaian tamadun iaitu kita pelbagai bangsa dapat hidup harmoni dalam satu negara. Baiklah, sekian ini adalah sumber rujukan saya. Dan ya, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.